Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman dan para pendengar yang saya muliakan. Alhamdulillah, dalam ruangan ini dapat lagi sekali kita bertemu dan sekian lama kita berhenti dan insya-Allah sama-sama kita doa agar kita selepas ini istiqamah dan mari kita sama-sama mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dengan niat Allah Subhanahu Taala mempermudahkan urusan ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman di sana dan agar Allah Subhanahu Taala jadikan majlis ini ataupun ruangan ini dalam istiqamah, agar kita dapat istiqamah dan semoga Allah Subhanahu Taala membukakan pintu-pintu rahmatnya, kefahamannya, begitu juga dengan pintu rezekinya insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, dalam ruangan kita sama-sama membicarakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himpunan hadis-hadis yang berbentuk ringkas tetapi amat padat dalam ucapan beliau, ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, pada sesi yang lalu kita berkongsi tentang hadis yang mana Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar kita menjauhi daripada siksaan api neraka. Maka saya bacakan hadis tersebut, hadis yang ke-26. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Muttafaqun alaih. Daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini, Adi bin Hatim, maka beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar, bermaksud kamu jauhilah daripada siksaan api neraka. Walau bisyiqqi tamratin, ambillah jalan yang mana kalau di situ kita boleh memelihara diri kita dan menjauhi daripada siksaan api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Di sini bisyiqqi tamratin maksudnya di sini adalah biji kurma ataupun separuh daripada kurma itu. Ya. Faman lam yajid, maka kalau siapa tak ada kurma tersebut untuk memberikan kepada orang dalam bentuk sedekah, fabi kalimatin thayyibah, maka Rasulullah SAW berpesan agar kita sentiasa menggunakan ucapan yang baik, kalimah. Ya, kita menasihati, kita membuat ucapan, kita bersantun dengan orang dengan ucapan yang baik, thayyibah. Muttafaqun alaih, maksudnya di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis yang lalu. Maka kita hari ini sebenarnya saya nak berkongsi sebuah hadis lagi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita ni sentiasa menjauhi daripada doa-doa orang-orang yang dizalimi. Jadi saya bacakan kerana susunan dia kalau kita lihat ibu-ibu ayah, hadis itu lagi kita masih lagi dalam ruangan susunan abjad alif dengan ta. Jadi kita masih lagi dalam ruangan ittaqu. Yang mana kalau kita lihat di sini lafaz ittaqu di sini bermaksud kita menjauhi, kita takut dengan Allah SWT, kita bertakwa kepada Allah SWT dengan menturuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka saya bacakan hadis ini, hadis yang ke-27.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tas'adu ila samai ka'annaha syararatun. Saya ulangi. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tas'adu ila samai ka'annaha syararah. Saya ulang lagi sekali. Buat kali ketiga. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tas'adu ila samai ka'annaha syararah. Maksudnya, ittaqu, kamu takutlah, kamu bertakwalah, menjauhilah daripada apa? Da'watal mazlum, doa seseorang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi. Kita di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memang berpesan agar kita ni ada antara doa-doa yang kita harus tahu, orang-orang yang doanya tidak tolak oleh Allah SWT. Antaranya doa-doa orang yang dizalimi. Fa innaha, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tas'adu ila sama, naik dan langsung diangkat. Maksudnya naik, tas'adu ila sama, ke langit. Ya. Maksud di sini bukanlah Allah SWT itu ada di langit, tidak, tetapi maksudnya naik, maknanya didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annaha syararah, sesungguhnya ianya bagaikan api, percikan api yang naik dengan begitu pantas, dengan cepat sekali. Bila kita lihat percikan api yang ada, kadang-kadang dia naik ke atas tu terlalu cepat. Itu maksudnya. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sangat-sangat mulia, iaitu yang terkenal dengan terjemahan Al-Quran ataupun turjamanul Quran ataupun hibrul ummah, pinu ummah Rasulullah SAW. Ummah ini adalah Sayyidina Ibnu Abbas, yang terkenal dengan Abdullah Ibnu Abbas. Ya, maka saya senang mulakan dengan penerangan yang ingin kita sama-sama berkongsi tentang seorang sahabat dahulu yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita lihat antara doa yang Rasulullah SAW pernah doakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, maka dia katanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang masyhur, yang kadang-kadang kalau kita guru-guru kita ataupun kita dapat lihat anak-anak yang dah ada, kita nak doakan untuk anak-anak tersebut, anak sendiri, kita ambil sunnah Rasulullah SAW dengan mendoakan seorang anak itu dengan kita bacakan Allahumma faqihu fid din, ya Allah perdalamkanlah buat anak ini ilmu agama. Okey, al-faqihu fid din, perdalamkan buat anak ini tentang agamamu, fid din. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ianya bagaimana untuk mentakwilkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu ayah, Abdullah bin Abbas, beliau antara anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan Islam, walaupun dia berpisah daripada Rasulullah SAW. Maka pada tahun 8 dapat bertemu Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah masuk ke bumi Mekah. Maka di situlah mulanya beliau mendampingi, melazimi Rasulullah SAW. Jadi beliau antara orang-orang yang meriwayatkan banyak hadis selain daripada Abdullah bin Umar. Maka kalau kita lihat bagaimana anak-anak yang Allah SWT muliakan mereka, termasuklah kalau kita lihat anak-anak kita ni, bila kita memilih jalan ilmu, kita lihat kalau ditanamkan sifat cinta kepada ilmu tersebut daripada umur kecil. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW didik anak ini. Ya. Dan antara hadis yang kita pernah dengar, Rasulullah SAW berpesan, sehingga berpesan tu dengan teguran yang begitu indah dan baik. Ya ghulam. Para ulama katanya, apabila Rasulullah SAW berpesan pada anak ini, ya ghulam, samillah, okay, wakul mimma yalik, makanlah dengan baca bismillah dan makanlah apa di depan kamu. Antaranya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas antara sahabat yang berdamping Rasulullah SAW waktu dia muda,
Ya, walaupun dikatakan pada tahun 8, maka dia duduk selama 3 tahun bersama Rasulullah SAW di Madinah. Masya Allah, begitu dia tu ilmunya banyak sekali, sehingga banyak kisah. Kalau kita salah satu kisah antaranya apabila Rasulullah SAW pernah bertanya pada sahabat tentang ayat ini, sesuatu ayat, maka Abdullah bin Abbas ter, terdetik untuk menjawab. Walaupun dia muda, tapi dia Masya Allah dengan penuh adab, dia tidak menjawab. Maka dia diam saja, sehinggalah ada orang sahabat yang menjawabnya. Maka Rasulullah tegur. Maka berjumpanya Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW dan memberi jawapan kepadanya. Maka itulah antara, kita lihat antara hikmahnya ataupun rahsia apabila para sahabat seperti Abdullah bin Abbas ni mendampingi Rasulullah SAW, dan Rasulullah doakan sehingga Rasulullah memujinya. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah. Maka Abdullah bin Abbas duduk bersama Rasulullah SAW, dan dia hidup sampailah ke akhir zaman waktunya Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi seorang khalifah, dan dia meninggal pada umurnya 71 tahun di bumi Taif. Dikatakan di bumi Taif. Ya, maka pada tahun 68 Hijrah, selepas 68, makanya selepas Allahumma salli Muhammad 57 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, dia pun wafat. Lamalah. Maka kalau di situ kita buka tafsir, para ulama bila buka tafsir, ada saja kata-kata Sayyidina Ibnu Abbas yang meriwayatkan ataupun menukilkan ataupun menafsirkan sesebuah ayat. Ya, maka memang benarlah pujian ini diberikan pada Sayyidina Ibnu Abbas. Baiklah, kita sambung dengan kita menerangkan maksud hadis tadi. Ibu-ibu, ayah-ayah, jelas dalam hadis ini Rasulullah SAW amat mementingkan bagi kita ni agar kita mencari jalan-jalan supaya kita mengelak daripada dikenakan ataupun dibacakan doa orang-orang yang dizalimi. Senang kata, jangan kita menzalimi orang. Maka kerana doa orang yang dizalimi didengar dan mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara hadis yang seperti saya katakan tadi, ada sebuah hadis yang lain menceritakan Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? 3-nya, salasu da'watin la turad. Antaranya da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa seorang musafir, da'watul musafir. Dan ketiga, doa seorang ayah kepada anaknya. Itu kalau kita nak menerangkan hadis ini dengan sebuah hadis yang lain. Tapi penting sekali saya terangkan, kalau Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar kita elak daripada dikenakan ataupun dilemparkan doa orang yang dizalimi, kenapa? Rasulullah terangkan, fa'innaha, sesungguhnya doa orang yang dizalimi, tas'adu ila sama, terangkat dan dinaik dan mustajabnya ke langit. Bukan bererti Allah SWT itu di langit. Allah SWT tidak bertempat. Maha suci Allah. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, di sini maksudnya diangkat. Maksudnya diangkat sehingga menembusi lapisan langit agar Allah SWT mendengarkan doa orang yang dizalimi. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Kamu takutlah dan kamu elakkan dan bertakwa daripada dikenakan doa orang yang dizalimi, wa in kana kafiran, walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang yang kafir. Kafir maksud di sini orang yang musyrik, yang tidak percaya pada Allah SWT. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Sesungguhnya doa ini tak adanya orang kata apa, hijab. Maksudnya melihat kepada perkara yang diperlakukan kepada orang yang dizalimi, maka tak ada hijab langsung, maka diangkat terus. Sebab itu dalam hadis yang lain kita dapat lihat kan, kita kadang-kadang kala kita tahu yang mana doa kita ni bertempung dengan qada Allah SWT, maka
kalau dah bertembung dengan qada Allah SWT di langit, maka dia akan dilambatkan ataupun ditakjilkan sehinggalah hari kiamat. Tapi doa orang yang dizalimi terus diangkat. Sebab tu kena hati-hati ibu-ibu, ayah-ayah, melihat kepada sifat kezaliman tersebut. Sebab itu dalam surah Luqman, antara pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui kisah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 12. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ. Dan telah kami berikan kepada Luqman hikmah, ya, anishkurillah, agar dia dapat bersyukur pada Allah SWT. Dalam hikmah tersebut dipesan kepada Luqman untuk bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT sambung, wa man yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, dia berterima kasih pada dirinya kerana dia dapat membawa dirinya kepada Allah SWT. Agar kalau dia ingin bersyukur pada Allah SWT, maka dalam masa yang sama dia bersyukur pada dirinya atas nikmat yang Allah berikan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya, dan barang siapa yang kufur tentang nikmat Allah berikan, fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah memang maha kaya, tidak memerlukan kepada makhluknya untuk memberinya kekayaan. Hamidun, yang sentiasa dipuji, tak perlukan pujian sesiapa. Apabila Allah SWT beri nikmat ke atas kita, dia tidak memerlukan kepada sesiapa. Wa idh qala Luqman libnihi, dan ditatkala Luqman memberi nasihat kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah SWT. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, iaitu bersekutu dengan Allah SWT dalam ibadahnya, dalam kita punya niat, ya, la zulmun azim, sesungguhnya adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Sebab tu ini dalam bentuk kezaliman seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk syirik, ianya adalah satu kezaliman yang besar. Sebab tu kita kena hati-hati ibu-ibu ayah. Kalau kita cakap pasal kezaliman kita dengan Allah SWT, sesungguhnya dasar hubungan kita dengan Allah SWT atas dasar rahmat. Allah SWT memandang kita dengan rahmat. Maka kalau kita tidak bersyukur, maka kita sudah melakukan kezaliman dalam bentuk yang kecil. Kezaliman yang kecil. Tapi kezaliman yang besar apa? Dalam bentuk syirik. Iaitu kita menyekutukan dalam ibadah kita. Kita buat satu ibadah bukan kerana Allah SWT, tetapi kerana menantikan pujian manusia, menantikan agar Allah SWT, manusia tu nampak kita punya amalan, kita punya sedekah, kita punya kebaikan dengan jiran-jiran. Wallahu a'lam bisawab. Maka itu dah kalau sekiranya hubungan kita dengan Allah SWT. Tetapi Rasulullah SAW di sini pesan pada kita agar kita sentiasa menjauhi doa seorang yang dizalimi. Ibu-ibu, ayah-ayah, dasar hubungan kita dengan manusia adalah keadilan. Maksud di sini ialah kalau kita tidak berlaku adil, kita sudah melakukan kezaliman. Maka kezaliman bentuk apa yang kita lakukan kepada saudara kita, sama ada seseorang itu seorang Muslim ataupun tidak, sama ada jiran kita ni, seperti kalau kita ni menyakiti jiran kita dengan kita tak menjaga kebersihan lorong rumah kita, maka kalau itu dalam bentuk kezaliman yang kecil, kena hati-hati ibu-ibu ayah. Orang naik menyampah, orang tak suka, orang mendoakan yang buruk ke atas kita. Saya bukan nak cakap pasal mata merah, bukan. Tetapi adalah satu kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang berdekatan. Sama ada jiran kita, sama ataupun anak-anak kita, ya, ibu-ibu dan ayah-ayah kita. Tak lupa juga
suami dan isteri, ibu, ya teman-teman, ibu, ayah, maka takut-takut kita ni bila tidak berlaku adil kepada orang yang terdekat, yang kita sayang, maka kita sudah melakukan kezaliman. Dan apabila seseorang tu terasa yang dia tu dizalimi, maka doanya diangkat, ibu-ibu, ayah. Wallahu a'lam. Sebab itu saya senang untuk akhirkan perbualan ini, perkongsian ini, walaupun saya orang yang bukan yang paling alim di sini di saat ini untuk memberi nasihat ibu-ibu, ayah. Saya bukan orang yang terbaik untuk memberi nasihat. Teringat saya tentang Rasulullah SAW berpesan, ya, yang mana berbunyi unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ya, tak salah saya hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah berpesan kepada sahabat andai ketika itu, unsur akhaka, kamu bantulah, kamu belalah teman kamu, akhaka, saudara kamu. Di saat ini gambarannya ialah saudara kamu, sama ada muslim ataupun tidak. Zaliman atau mazluman, sekiranya beliau, teman kamu itu berlaku zalim, seorang yang zalim ataupun dizalimi. Maka di saat itu ada kalangan sahabat tu bertanya, ya Rasulullah, hadza mazlum, orang yang dizalimi, kita ni bolehlah bantu dia dengan kita ni berikan sokongan, kita membela dia, ya Rasulullah. Hadza mazlum, kita tahu macam mana kita nak bela dia, tetapi macam mana kita ni nak membela ataupun membantu orang yang sedang menzalimi. Kata Rasulullah SAW, di saat itu Rasulullah beritahu kepada sahabat, iaitu dengan kita ni membantu menegah dan kita ni melarang seseorang itu melakukan kezaliman. Jadi maka gambaran yang saya boleh berikan di saat ini, ibu-ibu, ayah, sekiranya kita tahu seorang yang kita kenal, ya, kita tegurnya dengan budi baik dan bicara menegur beliau dengan sopan dan santun, maka insya-Allah, ibu-ibu, ayah, maksud di sini ialah kalau sekiranya kita nampak kezaliman itu sedang berlaku, kita cuba tegur dengan penuh hikmah. Itu maksudnya. Jangan kita ni mengherdik, kita ni orang kata apa, perli. Kita niat baik, tetapi caranya tak baik. Jadi kena hati-hati. Takut-takut orang tu yang terasa yang dia dizalimi. Kerana dia akan cakap kita yang tidak memahami apa yang dia sedang melalui. Okey, maka di saat ini senang saya berikan contoh. Sekiranya kita dapat lihat orang, ya, menzalimi saudaranya, ya, dalam jual beli, dalam urusan ketika nak membantu seseorang, dia pun tidak nak boleh membantu dengan sebaiknya. Bahkan dia tu mengherdik seseorang itu. Sebab itu ada kena-mengena dengan hadis yang sebelum ini, teman-teman. Kadang-kadang bila kita ni tak mampu nak beri sedekah, kita ni cek-cek duit tak ada, lalu kita mengherdik orang yang meminta. Apalah salahnya orang yang meminta tu? Allah SWT kirimkan orang yang meminta supaya kita ni diuji. Jadi kena hati-hati, jangan kita mengherdik. Sekarang siapa yang dizalimi? Kalaulah kita mengherdik orang yang meminta, maka dia dizalimi. Maka kalau sekiranya kita melihat kita ni sedang berjalan suami isteri, kita jalan dengan anak-anak, maka kalau kita melihat seseorang tu dia nak mula mengherdik, mula nak cakap something tentang kepada orang yang meminta-minta, kita larang lah, tak apa. Kita hulurkan bantuan. Kalau orang tu tak mampu, kita hulurkan bantuan. Wallahu a'lam bisawab. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, saya tutup, ya, perbicaraan kita pada hari ini. Hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, yang berbunyi, ittaqu da'watal mazlum, kamu bertakwa dan kamu elaklah daripada dikenakan doa orang yang dizalimi, atau jauhilah doa orang yang dizalimi. Fa innaha tas'adu ila samai
ka'annaha syararah. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu langsung diangkat ke langit seolah-olah ka'annaha syararah. Seolah-olah kalau kita melihat api yang sedang terbakar, percikan api itu naik ke atas dengan begitu cepat. Ya, itu maksudnya. Wallahu a'lam bisawab. Sekian saja apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dengan izinnya, dan segala kekurangannya itu datang daripada saya dengan izin Allah SWT. Saya mohon maaf kalau sekiranya dalam penyampaian saya ada unsur herdi ataupun unsur menyakiti hati teman-teman, ibu-ibu ayah yang sedang mendengar ni. Saya minta maaf, tak ada niat untuk saya nak menegur. Saya orang yang terakhir untuk memberikan nasihat, hanya saya menjalankan amanah. Hingga kita berjumpa lagi dalam hadis yang ke-28 insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.